Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. So, ini adalah perkara yang menarik ya untuk kita tonton. Ucapan terkini daripada Datuk Seri Mat Sabu ya berkaitan dengan isu-isu semasa dan juga ya apa yang dikatakannya ketika dalam satu ceramah di PRK Kemaman ya. Jangan salah katanya, jangan salah memilih calon dan juga tolak virus Perikatan Nasional yang hanya tahu menggunakan sentimen, menunggang dan berbagai lagi ya kenyataan-kenyataan mereka ya di dalam kempen pilihan raya kecil di Parlimen Kemaman ini. Jadi menarik untuk kita dengar sahabat semua satu pencerahan yang terbaik ya daripada Datuk Seri Mat Sabut ini. Jadi tanpa buang masa, saya mau membawakan Anda untuk mendengar ya ucapan dan juga pencerahan daripada Datuk Seri Mat Sabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua yang hadir. Saudara pengacara majlis, pimpinan yang ada di hadapan, Datuk Lokman, Datuk Mujahid Rawa, Yang Berhormat Chuhaizan, semualah yang berhormat yang ada, pimpinan parti-parti dalam Kerajaan Perpaduan, para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Saya mengambil giliran awal kerana nak bergerak ke Kuala Lumpur besok 9 pagi mesyuarat kabinet. Jadi kau sampai lewat besok masuk mesyuarat kabinet, nanti duk lena aja. Tak dapat beri ataupun apa-apa keputusan kita tak dengar sebab tidur. Kita menunggu nak tumpu satu perkara saja, iaitu soal calon. Saya berada dalam parlimen dah lama, daripada tahun 90. Kemudian kadang-kadang kalah, kadang menang. Biasa jadi Menteri Pertahanan dan sekarang Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Saya melihat dalam parlimen yang boleh bercakap soal-soal perjanjian antarabangsa, soal-soal ASEAN, soal kerjasama Malaysia, Britain, Australia, New Zealand, perjanjian-perjanjian antara negara, Malaysia Indonesia, Malaysia Singapura, Malaysia Filipina, Malaysia Thailand, ataupun keadaan Laut Cina Selatan, zon ekonomi bebas, zon eksklusif, di mana garis panduannya dan sebagainya. Tak ramai orang boleh bercakap hal itu dalam parlimen. Melainkan kalau kita pilih bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia untuk berada dalam parlimen. Sebab seorang Panglima Angkatan Tentera, dia kena mahir hal-hal perjanjian, understanding, MOU antara negara-negara ASEAN dan perjanjian di peringkat Commonwealth, perjanjian di United Nations. Semuanya ini, ilmu ini ada kepada Tan Sri Raja Afandi. Ini sebab Bang Mat ni lama dah duduk dalam parlimen ni. Kalau ahli parlimen pembangkang sekarang yang ada, bukan 74 lagi, dah tinggal 60, 69, kebanyakan bercakap satu nada. Kalau hal ayam, telur, beras, gula, tepung, semua ahli parlimen boleh bercakap. Setiap ahli parlimen tu dia boleh tanya, telur cukup ke tak? Beras import banyak mana? Stok beras kita cukup ke tak?
ikan, kenapa sekarang mahal? Kenapa di sini murah? Contohlah. Itu semua ahli parlimen boleh bercakap. Tapi yang nak bercakap soal security ini, perjanjian, terutama sekali sekarang ini dengan kebangkitan China dalam bidang ekonomi dan ketenteraan, dan juga kuasa besar yang sedia ada Amerika Syarikat, yang banyak pengkalan tenteranya di seluruh dunia. Bagaimana Malaysia nak meletakkan diri pada masa yang akan datang dalam konsep kita nak mempertahankan dasar berkecuali. Orang yang boleh bercakap hal ini di antaranya bekas Panglima Angkatan Tentera. Saya bila jadi Menteri Pertahanan pun, beberapa bulan tu saya kena belajar hal-hal apa dipanggil AFTA, apa dipanggil perjanjian FPDA, apa yang dipanggil ni perjanjian laut dan sebagainya. Kemahiran ini kepada Tan Sri Raja Effendi. Parlimen amat memerlukan orang seperti Raja Effendi ini. Dan dia dari segi parti politik, dia tak ada buat salah apa-apa lagi. Macam kami orang lama ini kadang ada musuh lama, ada musuh baru. Orang ni berkenan pada ni, orang ni suka kat orang ni. Itu biasa. Tapi Raja Effendi ini dia betul-betul masuk untuk khidmat dan mencurahkan apa yang ada dalam fikiran dia bila diberi peluang berada dalam parlimen nanti. Sebab itu rakyat Kemaman ni, penduduk Kemaman, kalau tak undi Raja Effendi, dia tak menang, rugi lah. Betul ke tak? Hak calon lawan tu dah menteri besar. Saya yakin dia bukan bernih boleh cakap hebat hal-hal yang saya sebut tadi. Bukan semua orang boleh hal ni. Melainkan dia melalui pengalaman, perundingan. Sebab kita di Kementerian Pertahanan dulu, Menteri Pertahanan pun tak larat untuk hadir ni, mesyuarat-mesyuarat peringkat antarabangsa ni. Saya kata tadi, misalnya sekarang kita nak hadapi kawasan ekonomi eksklusif, nak hadapi kawasan ekonomi ataupun Laut Cina Selatan, bagaimana nak elakkan ketegangan di situ, pertarungan kuasa besar sama dengan Amerika dan China dan sebagainya. Orang yang boleh bercakap hal itu dalam parlimen ialah Tan Sri Raja Effendi. Jadi malam ni saya tak mau tunduk hak ni je. Lah orang Kemaman kalau tak angkat orang macam ni duduk dalam parlimen. Betul ke tak? Bukan masuk parlimen nanti duduk kerja, duduk maki orang apa semua itu. Itu banyaklah hak tukang maki tu. Kita nak hak yang ada ilmu, beri pandangan-pandangan, mewakili parlimen, mewakili kerajaan pula, supaya dapat memberi pandangan-pandangan. Dan jangan ingat sidang parlimen ni dia begitu berlalu je. Dia di live telecast, direkod seluruh kedutaan dan sebagainya, pengerti apa yang ditutur, apa yang dicakap di parlimen itu. Sebab itu saya malam akhir ni, sebelum malam akhir esok, ada beberapa kali dah saya datang di sini. Saya nak tengoklah 2 hari bulan ini orang Kemaman pilih Raja Effendi. Boleh ke tak? Ini serius ni, bukan sonok-sonok nak bercakap ni. Sebab saya lihat dalam parlimen tu bercakap senada. Kalau hal ekonomi adalah berapa orang yang boleh memberi pandangan. Kalau hal hak asasi memang mudah, ada yang beri pandangan dan sebagainya. Tapi hal-hal yang bersangkut paut dengan security antarabangsa, perjanjian dan sebagainya, untuk menonjolkan imej Malaysia
Di peringkat antarabangsa, kita perlu orang macam Raja Effendi. Masa saya jadi Menteri Pertahanan, saya pergi ke Amerika di Pentagon. Jumpa setiausaha pertahanan dia. Setiausaha pertahanan di sana macam Menteri Pertahanan lah sini. Setiausaha pertahanan itu bekas Jeneral. Bekas Jeneral James Mattis. Jadi kita hadirin sekalian, yang pangkat yang bawah-bawah ni banyak dah jadi ahli parlimen. Tapi Panglima Angkatan Tentera belum. Panglima Angkatan Tentera ni dia menguasai 3 cabang. Iaitu darat, laut dan udara. Baru dia boleh jadi Panglima Angkatan Tentera. Dia kena kuasai undang-undang laut, dia kena kuasai undang-undang udara dan juga hal-hal darat, termasuk segala bentuk perjanjian dengan negara-negara jiran dan juga bagaimana nak meletakkan Malaysia di persada antarabangsa. Dalam suasana dunia yang tidak menentu ini, kita amat memerlukan orang yang berpengalaman, ilmunya tinggi, orang seperti Tan Sri Raja Effendi ini untuk berada dalam parlimen. Saya harap semualah bisikkan terakhir kepada para pengundi, nak telefonkan, nak whatsappkan, nak apakah, keluarga dan sebagainya, supaya peluang ini dan beliau datang untuk beri khidmat. Saya sebut, Panglima Angkatan Tentera dia pencen dengan pencen turus. Turus ni yang tertinggi lah. Tinggi sekali. Dengan ada driver, ada apa semua. Dengan umurnya 64 tahun, kalau dia nak berehat pun elok dah. Tapi beliau memilih untuk bersama kita, untuk berkhidmat, menyambung khidmat. Kali ini sebagai ahli parlimen. Jadi kalau orang Kemaman tak undi dia, orang Kemaman menolak tuah. Itulah harapan saya. InsyaAllah 2 hari bulan saya berada di Kuala Lumpur, kita semua akan tunggu. Lebih kurang pukul 8 malam, belum rasmi kita dah tahu Raja Effendi dipilih oleh penduduk Kemaman sebagai wakil rakyat mereka bagi Parlimen Kemaman. Jadi terima kasih. Saya minta mengundurkan diri. InsyaAllah rakan-rakan di sini akan menyambung dan kita akan dengar berita baik pada 2 hari bulan nanti. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik itu dia sahabat semua. Ucapan singkat Datuk Seri Mat Sabu. Soalnya adalah siapakah ya pilihan yang tepat ya untuk memenangi PRK di Kemaman ini. Jadi Datuk Seri Mat Sabu tadi sudah pun memberikan pencerahan. Amat malang ya kalau calon yang begitu baik ini tidak diangkat untuk menjadi wakil kepada rakyat di Kemaman, khususnya calon daripada UMNO Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan. Begitu bagus kualitinya ya, yang memang sudah dikenali rakyat, yang memang berjiwa rakyat dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Jadi rakyat Kemaman, buatlah pilihan yang tepat ya, dan juga tolaklah virus perikatan yang hanya tahu ya menyebarkan fitnah, membuat tuduhan, menunggang, memainkan sentimen dan sebagainya. Jadi itu sedikit pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.